anugerah ijazah kehormat. Tiada sekatan media melaporkan berita. Baik, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Edisi Khamis 2 Mac 2023. Berita wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Nurul Hidayah Nawai, lintas langsung hari ini dari Sarawak, Sabah dan Kelantan mengisi paparan petang ini. Terus setia 1 jam bersama Berita Wilayah. Saudara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar hari ini menerima anugerah ijazah kehormat kedoktoran jurusan Undang-Undang honoris causa di Universiti Filipina. Anugerah bagi menghargai kepimpinan dan kredibiliti beliau. Ini merupakan ijazah kehormat pertama diterima Datuk Seri Anwar selepas dilantik sebagai Perdana Menteri ke-10. Ijazah kehormat tersebut disampaikan oleh Pengerusi Suruhanjaya Tinggi Pendidikan Filipina, Prospero E. Rivera III dan Presiden Universiti Filipina, Angelo E. Jimenez. Perdana Menteri juga menyampaikan syarahan umum yang bertajuk 30 tahun selepas gelombang kebangkitan Asia, pengajaran strategik buat ASEAN di hadapan lebih 2,000 mahasiswa, delegasi luar negara dan ahli akademik. Terdahulu sebelum ke Universiti Filipina, Datuk Seri Anwar tiba di Tugu Peringatan Jose Rizal di Rizal Park pada 11 pagi bagi upacara meletakkan kalungan bunga. Beliau disambut Datuk Bandar Manila Hanila Kunapangan dan Ketua Staf Tentera Laut Filipina Laksmana Muda Jose M.A. Ambrosio Q.S. Pelita. 676.4 juta ringgit diperuntukkan kepada pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan Getah Risda bagi memastikan kesejahteraan pekebun kecil Getah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid Hamidi berkata, peruntukan berkenaan mengambil kira strategi komprehensif untuk menerajui pembangunan komuniti desa sekaligus memastikan kelangsungan kehidupan untuk lebih 500,000 pekebun kecil yang bergantung kepada tanaman getah sebagai punca pendapatan. Jadi langkah-langkah ini adalah langkah yang dianggap sebagai proaktif untuk memperlihatkan usaha bagi menambah pendapatan isi rumah pada keluarga pekebun kecil. Tadi saya menyebutkan bahawa pada tahun ini kita mensasarkan kira-kira 30% daripada isi rumah pekebun kecil untuk memperolehi pendapatan purata sebanyak RM2,500 sebulan. Dan secara gradual kita akan menambahkan peratusan dan juga peningkatan pendapatan. Ini kita lakukan adalah untuk mempertingkatkan bukan saja money in the pocket, food on the table di kalangan perangka Risda atau pekebun kecil Risda, tetapi juga adalah sebagai usaha pihak kerajaan yang berkesinambungan untuk terus membantu pekebun kecil. Datuk Seri Ahmad Zahid berkata demikian selepas perimpunan bulan Mac Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara. Pelbagai inisiatif diumum menerusi bajet 2023 Malaysia Madani untuk meningkatkan taraf kehidupan komuniti warga desa.
Kementerian Komunikasi dan Digital KKD tidak akan mengekang kebebasan pengamal media di negara ini untuk melaporkan berita. Menterinya Fahmi Fadzil berkata bagaimanapun kebebasan itu seharusnya dimanfaatkan berlandaskan kepada syarat lesen dan undang-undang negara ini. Ia penting untuk dipatuhi semua pengamal media bagi mengelakkan penyebaran fitnah dan juga maklumat tidak sahih. Di peringatan kepada semua, kita tidak mengekang ataupun menghalang hak media untuk membuat laporan, hak untuk menulis berita, menerbitkan berita. Tapi kekangannya adalah dari segi syarat-syarat yang terkandung dalam lesen. Dan kedua adalah undang-undang sedia ada yang melarang penerbitan, contohnya penyebaran fitnah dan maklumat yang tidak betul. Beliau mengulas mengenai kertas siasatan terhadap sebuah stesen televisyen swasta kerana kegagalan mematuhi peraturan lesen susulan satu laporan berita yang disifatkan sebagai tidak benar. Fahmi berkata demikian selepas melancarkan drama bersiri 26 episod bertajuk Cyber 999 siaran RTM di Angkasa Puri, Kota Media. Baik saudara, kes penipuan dalam talian merekodkan aduan tertinggi dengan 4,741 kes dilaporkan menerusi Pusat Bantuan Cyber 999 sepanjang tahun lalu. Dua lagi insiden tertinggi adalah kod jahat malicious code sebanyak 1,023 kes dan pencerobohan sebanyak 755 kes. Antara insiden skam yang kerap dilaporkan ke PDRM sepanjang tahun 2022 ialah penipuan belian dalam talian, order lain sampai lain, Macau scam, Nigeria scam, love scam, penipuan parcel, penipuan chat berbau lucah. Penjenayah sesungguhnya mengeksploitasi kelemahan manusia dan sikap manusia itu sendiri yang umumnya mudah percaya, senang terpedaya, terburu-buru membuat tindakan dan keputusan. Pembentukan Lembaga Alam Sekitar di bawah Rancangan Malaysia ke-12 sedang dikaji dalam usaha menambah baik pelaksanaan penilaian kesan alam sekitar EIA. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nik Ahmad berkata pembentukan itu juga memberi fokus kepada penyelesaian serta cadangan berhubung isu kelompongan EIA khususnya bagi projek yang melibatkan kawasan sensitif dan berisiko tinggi. Memang ini antara perkara yang harus diambil maklum oleh pihak kerajaan di dalam kita mengkaji semula hala tuju termasuk pembentukan Lembaga Alam Sekitar ataupun Environmental Board di bawah RMK ke-12 untuk memastikan kita dapat dengan izin catch up with the times. Ya, sebab lebih banyak projek yang memerlukan kajian alam sekitar pada hari ini dan kita juga nak mengelak pihak penggerak-penggerak projek ini memecahkan projek tersebut untuk keluar daripada skop untuk diadakan EIA sebagaimana disebut oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Tambahnya, buat masa ini firma perunding profesional diwajibkan berdaftar di bawah Jabatan Alam Sekitar yang tertakluk di bawah syarat-syarat piawaian ditetapkan. Jabatan Bomba dan Penyelamat JBPM dijangka menerima 12 ekor anjing pengesan pada 2025 bagi membantu operasi mencari dan menyelamat SAR. Timbalan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata perolehan di bawah Rancangan Malaysia ke-12 adalah bagi penggantian dan anjing pengesan baharu berkenaan akan dilatih sepenuhnya sebelum diserahkan kepada JBPM. Pihak kementerian ingin menegaskan bahawa tahap kesihatan anjing ini sentiasa dipantau dan pemeriksaan kesihatan tahunan akan dilaksanakan bagi mematuhi perkara Perintah Tetap Ketua Pengarah JBPM bilangan 2 tahun 2001. Anjing ini akan menjalani pemeriksaan kesihatan, rawatan gigi, scaling dan juga diberi suntikan vaksin yang dicadangkan oleh doktor veterina setiap tahun. Setelah usia anjing melebihi 10 tahun, anjing tersebut akan menjalani proses imbasan X-ray, pemeriksaan pinggul atau pinggang, jantung dan lain-lain meliputi pemeriksaan darah, sel darah dan keadaan buah pinggang.
Baik saudara, perkembangan banjir di Johor. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi tiba di Kota Tinggi Johor bagi meninjau keadaan semasa banjir serta melawat penduduk terjejas. Bagi mendapatkan situasi terkini di lokasi, langsung bersama rakan wartawan Erwin Zaid. Silakan Erwin. Baik, terima kasih Dia. Saya kini berada di Sekolah Kebangsaan Datuk Usman Awang, Kota Tinggi Johor bagi membawakan perkembangan banjir di daerah ini. Dan setakat ini cuaca di bandar Kota Tinggi hujan semakin renyai berbeza daripada awal tadi hujan lebat ya Dia. Dan berdasarkan laporan diterima, Kota Tinggi setakat ini menempatkan 2,868 penduduk terjejas daripada 1,574 keluarga di 38 PPS yang sedang beroperasi. Dan kini di PPS ini, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi sedang mengadakan lawatan di PPS ini di mana beliau sedang mendengar talimat ringkas oleh pengerusi Jawatan Kuasa Bencana Daerah Kota Tinggi. Dan kemudiannya akan melawat ke kemah-kemah penempatan penduduk terjejas. Seterusnya menyampaikan kit makanan kepada mereka. Dan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid kemudian akan meneruskan lawatan beliau ke Sekolah Rendah Kebangsaan jenis Cina New Quarter untuk berjumpa dengan penduduk terjejas di sana serta mengadakan sidang media. Juga kelihatan Menteri Besar Johor Datuk On Hafiz Ghazi mengeringi Timbalan Perdana Menteri. Dan PPS SK Datuk Usman Awang dibuka sejak semalam menempatkan 286 penduduk terjejas daripada 88 keluarga. PPS juga menempatkan 2 OKU serta 30 warga emas. Dan kesemua penduduk terjejas datang daripada kawasan Taman Aman, Taman Mawai, Taman Gunung Emas, Taman Hidayat dan Lukut Cina serta Kampung Jawa dan Taman Ria. Baiklah, sekian saja laporan saya dari Kota Tinggi. Kembali semula ke Dia. Baik, terima kasih Erwin langsung dari Kota Tinggi. Baik saudara, sementara itu situasi banjir di Segamat mula menunjukkan perubahan baik. Di kawasan bandar, air mula surut dan semua kenderaan boleh melalui jalan utama daerah itu. Jadi untuk perinciannya langsung bersama rakan wartawan Taufik Salimin di lokasi. Silakan Taufik. Okey, baik, terima kasih. Sekarang ini saya berada di Bandar Segamat untuk membawakan perkembangan semasa situasi banjir di daerah ini dan ini anda boleh saksikan di belakang saya Sungai Segamat sekarang ini aliran air yang cukup deras jadi sangat bahaya kepada penduduk dekat sini. Baik, saya ada cerita menarik kat sini yang saya nak kongsikan kepada anda di mana ada salah seorang mangsa yang ingin menceritakan kejadian beliau terkandas satu malam sebabkan air naik. Jadi bersama dengan saya adalah saudara Razak Malik. Okey bang, boleh ceritakan sikit pengalaman abang terkandas berapa jam, macam mana abang terkandas situasinya semalam tu? Okey, semalam dalam pukul 3 air dah mula naik. Saya nak jemput rumah lah balik daripada kerja. So bila keluar dalam pukul 5, 6 lebih macam tu, air dah penuh dah atas jalan utama. So saya tak dapat balik lah. So malam tadi terkandas, try pusing bandar, memang tak dapat, hotel semua penuh. Air saya tumpang rumah saudara lah di IOI. Okey bang, hujan tu macam mana? Dari hari apa dan dia punya tahap hujan lebat tu macam mana? Cuba abang share sikit pengalaman. Hujan berterusan daripada hari ni 2 hari berterusan. So semalam tu air tu naik dengan cepat. Dalam masa sejam saya ingat air dah melimpah atas jalan utama tu lah. Jadi petang tu semua kenderaan dah tak boleh lalu lagi dah. Semua kenderaan besar pun dah tak boleh lalu jalan utama. Okey, mungkin ni pengalaman pertama abang terkandas dalam banjir ke atau ni pengalaman ke berapa? Mungkin boleh sikit pengalaman kesedihan ke apa detik-detik cemas tu? Pengalaman pertama, tak sangka yang saya akan terkandas lah sebab rumah saya tak kena banjir. Tapi detik cemas dia tu nak selamatkan diri lah, nak keluar daripada kawasan bandar ni kan, sebab banyak kawasan yang dah tenggelam air. Dan saya difahamkan abang baru hari ni dapat keluar daripada pagi tadi dalam pukul 11 lebih nanti pagi tadi saya keluar. Satu malam lah saya terkandas. Okey bang, terima kasih untuk perkongsian itu. Jadi kepada anda semua, kalau hendak ke Segamat diminta untuk berhati-hati kerana keadaan pun masih lagi belum pulih sepenuhnya dan sekarang ini pun cuaca gerimis. Jadi diasahkan untuk berhati-hati.
Tapi di bandar sekarang ini nampaknya sudah mula menunjukkan pemulihan sikit dengan ramai juga masyarakat ataupun orang ramai berada di sini untuk melihat situasi banjir di sini. Jadi saya rasa ini saja saya dapat kongsikan untuk situasi banjir di Segamat. Kembali ke Angkasa Puri, silakan. Baik, terima kasih Taufik langsung dari Segamat. Baik saudara, beberapa kawasan di Pahang dan Johor dijangka dilanda hujan lebat berterusan tahap buruk sehingga Sabtu. Manakala amaran hujan berterusan tahap waspada dijangka berlaku sehingga tarikh yang sama di beberapa kawasan di Terengganu, Pahang, Johor dan Sarawak. Bagi perincian lebih lanjut, kita ikuti laporan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan Wan. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan analisis model cuaca, luruhan monsun dijangka akan terus memasuki ke rantau negara kita sehingga ke 6 Mac 2023 dan ianya berpotensi menghasilkan kelembapan yang tinggi daripada biasa. Dan justru itu Met Malaysia juga telah pun mengemas kini amaran hujan berterusan pada pukul 11.55 pagi tadi daripada peringkat bahaya kepada peringkat buruk dan juga waspada diturun taraf. Buat masa kini ianya melibatkan 3 negeri sahaja, iaitu di negeri Terengganu, di negeri Pahang dan juga di negeri Johor, yang mana hujan lebat secara berterusan boleh berlaku dalam tempoh ini sehingga ke 4 Mac 2023. Kita akan beralih ke paparan gema radar bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini di semenanjung Malaysia. Pada pagi tadi di Johor nampaknya hujan yang berlaku lebat daripada semalam nampaknya sudah pun reda. Tiada hujan pada pagi dan tengah hari tadi, tetapi pada awal petang nampaknya hujan sudah kembali berlaku di negeri Johor, yang mana hujan lebat kini sedang berlaku di keseluruhan di negeri Johor, termasuklah di selatan di negeri Pahang. Ianya selari dengan amaran yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, dan kita harapkan anda semua lebih berhati-hati kerana hujan yang berlaku di selatan Pahang dan juga di negeri Johor ini ianya boleh berlanjutan sehingga ke esok hari. Baik, bagi di negeri lain seperti di Perak, Kelantan, Terengganu, Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan dan juga Melaka, buat masa ini sedang mengalami keadaan cuaca yang agak mendung disertai dengan hujan di satu tempat. Hujan yang berlaku ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Di utara, di negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, alhamdulillah buat masa ini tiada hujan yang berlaku. Bagi negeri Sabah dan juga Sarawak pada ketika ini kurang hujan jika berbandingkan dengan di negeri Semenanjung. Di negeri Sabah pada ketika ini hujan di 1-2 tempat kini hanya berlaku di bahagian Sandakan, Kudat dan juga Pantai Barat, serta di bahagian Bintulu dan juga Seri Aman di negeri Sarawak, yang mana kita jangkakan ianya akan beransur-ansur reda tidak lama lagi. Bagi bahagian-bahagian lain buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Baik, seperti itu juga Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang setelah bergelora kategori pertama, kedua dan juga ketiga di sebahagian besar kawasan perairan di Laut Cina Selatan, turut melibatkan kawasan perairan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor Timur, yang mana dalam tempoh ini angin bertiup dengan agak kencang sekitar 50 hingga ke 60 km sejam, dan ketikan ombak boleh melebihi 40 meter, dan ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan rekas laut, aktiviti perkapalan, menangkap ikan dan juga pada pekerja-pekerja yang berada di pelantar minyak. Baik, selain itu juga kenaikan paras air laut dijangka akan berlaku di kawasan perairan negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor Timur sehingga ke esok 3 Mac 2023, dan ianya berisiko kepada limpahan air laut di pesisir pantai. Jadi pada orang ramai dinasihatkan untuk lebih berhati-hati, terutamanya mereka yang berada di kawasan yang kerap banjir, dan pastikan anda sentiasa peka dan cakna dengan apa jua perkembangan amaran cuaca yang dikeluarkan oleh Met Malaysia, dan diharapkan anda semua kekal selamat. Dan bagi anda untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun boleh muat turun aplikasi My Cuaca, serta anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebesar kita lihat amalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Baik saudara, kita ke Sarawak pula. Fokus dari Bumi Kenyalang, usaha atasi masalah banjir. Perinciannya bersama rakan penyampai. Buma Win, silakan Buma. Ya, terima kasih Dia. Kerajaan Sarawak berhasrat untuk mengkaji sistem pengairan dan peparitan yang lebih efektif bagi mengatasi masalah banjir di Sarawak, terutamanya di kawasan-kawasan kerap berlaku banjir kilat. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng memberitahu pihaknya telah membuat lawatan ke negara Belanda baru-baru ini untuk melihat tahap keberkesanan sistem kawalan banjir di negara itu. Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari menjelaskan negara Belanda yang berada di bawah paras laut mempunyai sistem yang berkesan untuk mengatasi isu banjir. Tambahnya, sistem tersebut perlu dikaji semula dan seterusnya dilaksanakan di Sarawak secara berperingkat. Katanya, inisiatif itu akan memerlukan dana yang banyak, namun kerajaan negeri komited untuk mengatasi isu banjir yang sering berlaku di kawasan-kawasan rendah di seluruh negeri. Beliau berkata demikian kepada media melawat pusat pemindahan sementara PPS Kampung Rantau Panjang di Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chonghua Batu Kawah yang menempatkan seramai 80 orang daripada 19 buah keluarga terjejas banjir. Turut hadir ialah Timbalan Premier Sarawak Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kuhian yang juga adun Batu Kawah. Sudah ada projek tebatan banjir yang telah dirancang dan akan dilaksana bagi mengatasi masalah banjir yang kerap berlaku di beberapa kampung di Debak. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas berkata wujud beberapa masalah pada projek tersebut menyebabkan ia belum dapat dilaksanakan. Walau bagaimanapun, Dato' Amar Douglas memberi jaminan masalah tersebut akan dapat diatasi segera dan projek dapat dimula secepatnya. Beliau mengakui banjir mudah berlaku di Kampung Babu, Kampung Lalang dan Kampung Bunge, terutama jika berlaku hujan lebat ditambah dengan pertembungan air pasang. Dato' Amar Douglas memberitahu media semasa meninjau pusat pemindahan sementara PPS Dewan Milenia di Debak. PPS berkenaan dibuka pukul 9 malam tadi bagi menempatkan 213 penduduk terjejas banjir dari Kampung Bunge, Kampung Babu dan Kampung Lalang. Sementara itu, Dato' Amar Douglas menasihatkan penduduk yang tinggal di kawasan kerap banjir agar sentiasa bersiap siaga. Mereka juga diminta untuk mematuhi arahan berpindah jika diminta berbuat demikian oleh pihak berkuasa bagi memastikan keselamatan nyawa masing-masing. Baik, sementara itu bilangan penduduk terjejas banjir di Sarawak yang masih berlindung di pusat pemindahan sementara PPS terus mencatatkan penurunan selepas 2 buah lagi PPS ditutup setakat pukul 3 petang tadi. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN dalam kemas kini laporannya memaklumkan 2 PPS terlibat ialah Sekolah Jenis Kebangsaan SJK Chonghua Batu Kawah di Kuching yang ditutup pada pukul 1 petang. Manakala Dewan Serbaguna Kampung Mundai di Serian pula ditutup pada pukul 2 petang. PPS di SJK Chonghua Batu Kawah sebelum ini menempatkan 80 orang melibatkan 19 ketua isi rumah KIR manakala terdapat seramai 27 penduduk terjejas dari 7 KIR berada di Dewan Serbaguna Kampung Mundai. Dengan penutupan 2 PPS tersebut, ini menjadikan bilangan penduduk terjejas yang masih ditempatkan di 2 PPS yang masih aktif ialah seramai 235 orang melibatkan 63 KIR. Daripada jumlah tersebut, 213 individu daripada 51 KIR berada di PPS Dewan Milenia di bahagian Betong dan 22 orang yang melibatkan 12 KIR ditempatkan di Dewan Johnny Kerayong dalam bahagian Sri Aman. Pembinaan sekolah berpusat salah satu pendekatan yang mampu memperkasa kemudahan pendidikan di luar bandar dan pedalaman Sarawak. Ini terutama bagi sekolah yang dikategorikan sebagai sekolah kurang murid. Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Sugambas memberikan contoh sebuah sekolah di kawasan Bukit Saban di Betong yang mana bilangan guru lebih ramai daripada murid. Dato' Amar Douglas berpendapat sekolah seperti itu boleh digabung dengan beberapa sekolah lain di kawasan sama untuk mewujudkan sekolah berpusat. Tambahnya, sekolah berpusat bukan sesuatu yang baharu kerana Sekolah Kebangsaan Nanga Ajau di Laya Betong salah satu sekolah seumpamanya yang telah disediakan dengan infrastruktur dan kemudahan pendidikan berkualiti. And then that type of school may not be viable.
So we have to take a new approach. Instead of maintaining the school in that way, our aspiration is to have one central school yang akan dilengkapkan dengan alat-alat yang terkini supaya economy of scale mudah-mudahan dapat kita tingkatkan dengan lebih baik. Mengakui pelaksanaannya bukan mudah kerana melibatkan pelbagai cabaran dan isu setempat, namun boleh dilakukan melalui kerjasama semua pihak. Pendekatan itu juga sekurang-kurangnya membantu melancarkan usaha menangani isu sekolah daif di negeri ini. Keputusan Kerajaan Persekutuan memberi kuasa kepada Sarawak dan Sabah untuk menetap dan meluluskan projek pembangunan bawah 50 juta ringgit juga diharap akan membantu memperkasa infrastruktur pendidikan di kedua-dua negeri. Dato' Ahmad Douglas berkata demikian pada majlis ringkas penyerahan bangunan sekolah baharu Sekolah Kebangsaan Nangagayau Debak di bahagian Betong. Projek dengan nilai kontrak 6.7 juta ringgit itu melibatkan pembinaan 1 blok bangunan akademik 3 tingkat dan 4 unit kediaman guru. Blok akademik yang mempunyai 6 bilik kelas, pejabat guru, pejabat pentadbiran dan makmal sains dijangka mula diguna pada sesi persekolahan Mac ini. Kita memang rasa teruja kerana selama ini kita duduk dekat sekolah yang boleh dikatakan daif. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri setelah memberi blok baru kepada kita, di mana ianya akan dapat memberi impak kepada sesi PDP murid sekolah kita. SK Nangagayau merupakan sekolah berasrama dengan 121 murid. Saudara, tindakan tegas akan dikenakan ke atas kontraktor yang gagal menyiapkan projek pembinaan jambatan Batang Rabungan di Lunduk mengikut jadual yang ditetapkan pada penghujung tahun hadapan. Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Insinyur Aidil Lariwo memberitahu projek tersebut merupakan projek yang dijadual semula setelah pihak pemaju gagal menepati sasaran penyiapan projek yang dijadualkan siap pada Jun tahun ini. Insinyur Aidil Lariwo memberitahu ketika ini kemajuan projek tersebut akan dipantau secara mingguan bagi membolehkan projek tersebut siap dalam masa yang ditetapkan. Tambahnya, jambatan yang bernilai lebih 98 juta ringgit tersebut merupakan jambatan penting untuk kawasan Lunduk bagi mengurangkan masa perjalanan penduduk dari Lunduk ke Kuching dan sebaliknya tanpa perlu beratur panjang menunggu perkhidmatan feri. Beliau telah mengarahkan agar pihak pemaju untuk mengatur strategi baharu terutama dari segi masa dan isu kekurangan pekerja. Beliau memberitahu demikian semasa lawatan kerja ke tapak projek di Lunduk. Dalam pada itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan melahirkan rasa kecewa berikutan jambatan tersebut merupakan kesinambungan pembangunan jalan pesisir di kawasan Tanjung Datu selain 8 buah jambatan kecil yang telah siap. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Dia di Angkasa Puri. Dia, silakan. Baik, terima kasih Buma langsung dari Sarawak. Baik saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Capaian bekalan elektrik di Sabah mencapai 99% menjelang akhir 2025. Ketika ini, 4 projek sistem solar hybrid telah dilaksanakan melibatkan pulau-pulau serta kawasan pedalaman di negeri berkenaan. Keperluan itu memberi manfaat kepada penduduk untuk menikmati kemudahan elektrik selama 24 jam. Setakat ini, 3 daripada projek berkenaan telah siap sepenuhnya, manakala 1 lagi projek dalam fasa pelaksanaan. Kementerian juga komited meningkatkan capaian bekalan elektrik di Sabah menerusi kerjasama dengan kerajaan negeri. Pada masa ini terdapat 1 projek pembekalan elektrik melalui kaedah solar hybrid sedang dilaksanakan yang melibatkan Pulau Balambangan, Pulau Malawali dan juga Pulau Tigabu. Bagi Pulau Bangi, pembekalan elektrik telah dibuat melalui projek solar hybrid yang telah siap dilaksanakan dan telah pun diserahkan kepada SESB, Sarawak Electricity Sendirian Berhad, untuk tujuan operasi dan juga selenggara. Walau bagaimanapun, kementerian masih juga menyalurkan peruntukan
untuk tujuan penyelenggaraan dari segi penggantian bateri dan juga peralatan yang telah luput. Kementerian juga telah meluluskan peruntukan bagi melaksanakan projek pembinaan pencawang masuk utama dan talian penghantaran 132 kV Bangkoka Pitas Sabah, yang mana setelah siap nanti akan dapat disambung terus ke Pulau Bangi. Fokus negeri di bawah Bayu mengenai pelancaran Parti Gagasan Rakyat dan tinjauan tanah runtuh di Ranau. Butirannya bersama rakan penyampai Rita Aloysius Malik di Kota Kinabalu. Silakan Rita. Ya dia. Kehadiran Parti Gagasan Rakyat Sabah Gagasan Rakyat akan memperkukuh citra Perjuangan Gabungan Rakyat Sabah GRS sebagai satu jajaran lokal dan formula tempatan. Ketua Menteri yang juga Presiden Gagasan Rakyat Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, pembaharuan ini berdasarkan perubahan sentimen di peringkat akar umbi, iaitu rakyat Sabah yang mahu parti tempatan bersifat lokal untuk menerajui kerajaan negeri. Sebagai solidariti suara Sabah, parti ini akan membawa citra kesatuan masyarakat berbilang kaum, mendokong agenda Sayangi Sabah berlandaskan GRS dengan teras perjuangan Sabah First, Sabah Forward, Sabah Prosper dan Sabah United. Kita akan menggerakkan penubuhan cawangan-cawangan bahagian-bahagian dan juga untuk dapatkan keahlian seramai mungkin daripada seluruh kawasan Dewan Undangan Negeri. Ini baru kita start. Tapi daripada sambutan pelancaran ini, saya amat yakin parti ini akan diterima oleh rakyat dan tentu sekali kita juga akan bersama-sama dengan rakan-rakan parti-parti komponen dalam kerajaan, terutama GRS dan juga Pakatan Harapan untuk kita mentadbir dan mengurus negeri Sabah ini. Beliau ditemui media selepas majlis pelancaran gagasan rakyat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Kota Kinabalu. Tambah Datuk Haji Ji, kehadiran parti-parti bersifat nasional tetapi relevan dan diterima secara terbuka oleh kerajaan negeri melalui kesepakatan semangat, teras dan agenda perjuangan negeri. Gemulut politik pada hari ini memang agak begitu kritikal. Tetapi dengan tertubuhnya Parti Gagasan pada hari ini yang telah dilancarkan oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Sabah, ini satu wadah perjuangan agar rakyat Sabah ini dapat bersatu padu menjurus ke arah kecemerlangan. Sambutan hari ini begitu luar biasa, yang mana kita melihat ini menjadi satu harapan rakyat Sabah secara keseluruhan yang ingin melihatkan kestabilan politik, kesatuan rakyat di negeri Sabah ini. Sudah pasti membawa kesan yang baiklah kepada masyarakat negeri Sabah. Penduduk Kampung Kemburongo di daerah Ranau berdepan dengan detik mencemaskan pada Selasa lepas apabila kampung mereka dilanda banjir kilat ekoran hujan yang berterusan sejak pagi. Tinjauan mendapati kerja-kerja membersihkan rumah penduduk yang terjejas dalam kejadian banjir di kampung tersebut baru mencecah 80%. Ketua Kampung Kemburongo, Haji Ibrahim berkata proses pembersihan dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya seminggu, tidak termasuk kerja membaiki kemudahan awam yang rosak. Pembersihan ini lebih kurang ada 80% lah. Jadi itu jalan raya pun belum lagi berapa bagus. Jadi maka penduduk kampung ini, Kampung Kemburongo, merayu kepada kerajaan supaya diberi peruntukan untuk pembersihan itu dan pembajikan juga yang rusak. Karena jalan raya itu banyak sudah rusak. Dan itu pipe kami pun putus. Setakat ini, kerja-kerja pembersihan hanya membabitkan bahagian dalam rumah yang dimasuki air berlumpur. Ini dalam 80% lah pembersihan rumah.
Itu pun baru bahagian dalam, luar dia belum lagi. Dalam mungkin 50 tahun tinggal di sini tidak pernah berlaku banjir lumpur begini. Waktu itu hujan lebat dalam 2 hari 2 malam. Jadi ketiga hari baru hujan yang kuat betul-betul. Selepas itu mula-mula itu air dari atas ada keluar. Tapi saya tidak sangka itu air begitu-begitu saja. Tapi selepas jam 10 pagi itu kan tiba-tiba muncul itu yang banjir besar yang lumpur sama batu kayu-kayu semua. Lepas itu kedua kali datang lagi yang batu sudah. Sementara itu, jalan Kampung Kemburongo yang terputus akibat tanah runtuh kini sedang dibersihkan dan boleh dilalui kenderaan pacuan 4 roda. Sementara itu, Pusat Pemindahan Sementara PPS banjir di Dewan Mini Kampung Simpang Intilibon Tongod yang menempatkan 108 orang daripada 24 keluarga ditutup sepenuhnya tengah hari tadi. Pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD yang juga Pegawai Daerah Tongod, Haji Muhammad Fauzi Norbeh berkata PPS tersebut ditutup pada pukul 1 tengah hari. Katanya semua penduduk terjejas dibenarkan pulang ke rumah masing-masing selepas tinjauan mendapati paras air kembali normal dan kawasan banjir telah surut. Beliau menyatakan demikian ketika dihubungi pemberita RTM di Tongod. Ketibaan 140 penumpang dari Guangzhou, China ke Sabah awal pagi tadi menandakan aktiviti pelancongan di negeri ini semakin pulih sejak pandemik COVID-19. Penerbangan terus pertama dari negara itu juga menandakan Sabah bersiap sedia dengan kembalinya ledakan pelancongan China seperti sebelumnya. Pembantu Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah merangkap pengerusi Lembaga Pelancongan Sabah STB, Datuk Johnston Bangkuai dalam kenyataannya berkata China merupakan pasaran utama dan penting bagi negeri ini, terutama daripada segi pelancongan. Para penumpang tiba di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu pukul 5.30 pagi tadi melalui syarikat penerbangan tambang murah tempatan. Turut dijadualkan ketibaan pelancong dari Shenzhen, China ke KKIA esok. Menurut Datuk Johnston, Sabah menjangka peningkatan kemasukan pelancong China dalam beberapa bulan akan datang melalui penerbangan terus dari beberapa bandar di negara berkenaan. Sebelum penularan wabak COVID-19, pelancong dari negara China mendominasi senarai pelancong antarabangsa yang berkunjung ke Sabah dengan jumlah 598,566 pelawat direkodkan pada tahun 2019. Seramai 14 peserta Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri 1444 Hijrah selesai memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran malam tadi dan keputusan Johan Tilawah Kari dan Karya bakal diumumkan malam ini. Daripada 14 peserta, masing-masing 7 peserta Kari dan 7 peserta Karya mewakili 7 bahagian seluruh negeri. Majlis bermula pukul 8 malam selepas ketibaan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap pengerusi Jawatan Kuasa Induk Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran peringkat negeri Datuk Dr. Haji Muhammad Arifin Muhammad Arif. Ketibaan beliau disambut Pembantu Menteri di Jabatan Ketua Menteri Datuk Haji Ruslan Muharram dan Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Isnin Aliasni serta Ahli Jawatan Kuasa Penganjur. Majlis Tilawah Al-Quran bagi tahun ini bertemakan Negara Madani Ummah Sejahtera menyaksikan Ustaz Hamdani Omar dipilih sebagai Ketua Hakim dan bahagian-bahagian penghakiman melibatkan tajwid 53 markah, taranum 25 markah, fasahah 20 markah dan suara 20 markah. Majlis ditangguhkan pukul 12.06 tengah malam semalam. Baik, paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah untuk petang ini. Kembali bersama Diana Wai di Angkasa Puri dengan berita wilayah. Baik, terima kasih Rita. Langsung dari Sabah.
Baik saudara, kita dapatkan pula perkembangan dari negeri Cik Siti Wan Kembang antara tumpuan reaksi ahli akademik susulan bajet 2023. Langsung bersama rakan penyampai Muhammad Azidi Abdullah. Silakan Azidi. Baik, terima kasih Dianawai. Ya betul, peruntukan 15.3 bilion ringgit untuk Kementerian Pengajian Tinggi dalam bajet 2023 disambut baik ahli akademik. Pensyarah kanan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Kelantan, Profesor Madya Dr. Zulkifli Muhammad menyifatkan ia sebagai bukti pelaburan terbaik kerajaan dalam membina masa depan mahasiswa. Ini menunjukkan satu penambahan yang signifikan dan ini akan dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kita memperbaiki kemudahan infrastruktur. Okay, banyaklah kemudahan-kemudahan yang telah usang yang memerlukan kepada penambahbaikan. Dan juga universiti juga akan fokus kepada aktiviti penyelidikan di samping pendidikan yang biasalah kita laksanakan. Tambahnya, diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN sehingga 20% dan penangguhan bayaran balik kepada peminjam berpendapatan bulanan 1,800 ke bawah berupaya meringankan beban keuangan graduan. Pandemik COVID-19 memberi kesan terhadap perkembangan ekonomi menyebabkan peluang pekerjaan terjejas teruk. Giat Mara Kelantan menjadi perintis apabila turut serta menawarkan menu rahmah kepada golongan yang memerlukan. Menurut pengarahnya Reni Kasriana Kaman, menu rahmah inisiatif pihaknya disediakan oleh pelatih yang mengikuti kursus pramusaji serta konfeksioneri dan bakery. Pengenalan menu rahmah Giat Mara menjadi nilai tambah kepada pelatih bagi menerapkan budaya keusahawanan. Lebih menarik, pelanggan dapat menikmati hidangan kayangan dengan harga murah. 7 menu makanan disediakan pelatih pramusaji, manakala 8 menu daripada konfeksioneri dan bakery dalam program itu ditawarkan pada 1 dan 2 Mac. Jadi untuk kita tambah kepada, kita kata nilai tambah kepada jualan ini, kita perkenalkan menu rahmah. Di mana kita melihat ini sebagai salah satu cara untuk kita menyokong kerajaan di bawah inisiatif Payung Rahmah dan memandangkan kita pun ada masyarakat-masyarakat di sini di bawah golongan B40, kita nak mereka merasa hidangan-hidangan yang biasa dijual dengan harga RM12 kan, dengan harga RM10 boleh dirasa hari ini dengan hanya RM4.50 sahaja. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Majlis Pelancaran Menu Rahmah Giat Mara Kubang Krian. Sementara itu, Pengarah Mara Negeri Fazli Rizal Ismail berkata pihaknya sentiasa menyokong usaha murni dilakukan institusi pendidikan di bawah Mara. Kami di pihak Mara memang sentiasa menyokonglah usaha-usaha yang dilaksanakan oleh institusi pendidikan di bawah Mara. Khususnya untuk hari ini, pihak Giat Mara yang telah memperkenalkan menu rahmah sebagai salah satu usaha dan inisiatif untuk menyokong payung rahmah yang diperkenalkan oleh kerajaan. Kenaikan Allowance Pembantu Pemaju Masyarakat Sukarela PPMS Tabika Kemas kepada RM800 menyuntik semangat kaki tangan termasuk dalam kalangan masyarakat orang asli yang berkhidmat di kawasan luar bandar. Pemberian tersebut memberi motivasi untuk terus mendidik anak bangsa. Rasa bersyukurlah sebab dah naik kan, hari tu RM500 dia rasa macam tak berbaloi kan. Dia bolehlah tampung perbelanjaan kan. Banyak lagi lah. Jadi bila dah dapat lagi tinggi ni lagi bersemangatlah nak kerja. InsyaAllah lah. Gembira lah, bersyukur sebab sebelum ni kan dapat RM500. Sekarang gembira lah rasa dah naik sedikit lah. Semangat lah. Semangat lah, terharu sangat-sangat. Terima kasih pada PN sekarang ni sebab menaikkan pembantu PPMS ni sebanyak RM800 ni dan sangat-sangat bersyukur. Seramai 9,439 kaki tangan PPMS Tabika Kemas menikmati kenaikan allowance berkenaan. Secara keseluruhan, ia melibatkan peruntukan RM30 juta. Laporan itu mengakhiri perkembangan dari Kelantan yang sahih di RTM. Saya Azidi Abdullah. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Azidi langsung dari Kelantan.
Baik, saudara, kita ke perkembangan seterusnya. Seorang kelindan lori maut manakala adiknya cedera ringan selepas terbabit dalam kemalangan di kilometer 301 Lebuhraya Pantai Timur 2 LPT2 awal pagi tadi. Kejadian berlaku selepas lori 8 tan dipandu Muhammad Syafiq Syahdan Abu Bakar hilang kawalan lalu melanggar pembahagi jalan dan terbalik. Impak kemalangan mengakibatkan abangnya Muhammad Syarizan Abu Bakar maut akibat kecederaan parah di bahagian kepala dan badan. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Hanyan Ramlan ketika dihubungi mengesahkan kejadian tersebut. Mayat mangsa dihantar ke unit forensik Hospital Kemaman untuk tindakan lanjut. Kes akan disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Masih di Terengganu, seorang lelaki dipercayai tenaga pengajar Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Azhariyah di Shah Alam ditemukan lemas di pantai seberang Marang kira-kira 9.55 pagi tadi. Mangsa Nabil Husaimi Halimun Nawar, 22 tahun, dikatakan sedang mandi selepas melakukan aktiviti sukaneka bersama pelajar di sebuah resort. Ketua Polis Daerah Marang, Deputi Superintenden Muhammad Zain Madris berkata, seorang pelajar melihat mangsa yang sedang mandi tiba-tiba meminta tolong. Mangsa dilaporkan tidak sedarkan diri selepas diselamatkan. Mangsa bersama 35 pelajar dan 6 guru tiba di Terengganu 26 Februari lalu bagi menyertai kem Smart Al-Quran pemantapan iman yang berakhir hari ini. Deputi Superintenden Muhammad Zain Madris berkata, ketika ini bukan waktu sesuai untuk mandi-manda atas faktor ombak kuat. Beliau memberi peringatan kepada semua pengunjung agar tidak melakukan sebarang aktiviti berhampiran pantai mengelak kejadian sama berulang. Aset penyelamat seperti bot aluminium, lori dan pacuan 4 roda antara aset yang digunakan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Pahang bagi membantu penduduk terjejas banjir di Maran. Menurut Penolong Pegawai Pertahanan Awam Daerah Maran Muhammad Nur Azhar Yusof, kesemua aset akan digunakan mengikut kesesuaian operasi. Aset-aset yang kita gunakan pasukan penyelamat menggunakan lori. Kalau APM kita guna lori mana yang besar sekali lah. Atau kita guna kenderaan 4x4 penduduk kampung dan juga lori kecil lah yang setempat. Yang pentingnya kenderaan setempat tu yang membantu penduduk lah. Ya. Lain-lain logistik tu kita akan menggunakan agensi-agensi lain untuk support selepasnya lah. Ya. Masa ni kita guna yang bot yang kecil lah. Seperti bot fiber lah. Bot besar kita tak guna lagi sebab keadaan tempat tak sesuai. Kita guna bot kecil untuk angkut dari rumah ke rumah lah, ke tempat yang selamat lah. APM turut membantu menghantar kit makanan kepada 8 buah PPS yang dibuka, termasuk PPS Kampung Baru Sungai Cedong yang menempatkan 250 penduduk daripada 55 keluarga terjejas. Pakej perpaduan prabaya mudah alih mula dijual mendapat respon yang positif dari masyarakat termasuk di Melaka. Rata-rata yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana adanya pakej tersebut dapat menikmati kemudahan akses internet dengan mudah. Pendapat saya, pakej ni memang sangat memberangsangkan lah. Dia punya harga pun berkualiti, harga yang mampu milik. Kerjasama daripada kementerian ni, komunikasi memang sampai ke golongan sasaran lah. Pertama kali kita akan berterima kasih lah kepada kerajaan kerana merealisasikan internet ni untuk kemudahan-kemudahan rakyat, terutamanya contoh kepada yang golongan yang kurang berkemampuan kan, seperti anak-anak bersekolah atau sebagainya, yang memudahkan lagi kos hari hidup diorang lah. Baik saudara, perkembangan Liga Super, juara 9 kali berturut-turut Johor Darul Takzim JDT ternyata berada dalam kelas tersendiri apabila mudah membelasah Kuala Lumpur KL City FC 3-0 pada aksi di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur Ceras malam tadi. JDT yang juga juara Piala Sumbangsi 2023 mempamerkan permainan agresif sejak awal permainan. Usai itu berhasil apabila tampanan ke gol sendiri penyerang KL City Romel Morales memberi gol pertama JDT
JDT pada minit ke-41. Skuad Harimau Selatan meneruskan rentak cemerlang di babak kedua dengan mencetak gol menerusi tandukan pemain tengah Enrique Dos Santos pada minit ke-52. Enggan mengalah, KL City cuba bangkit dengan melancarkan serangan dalam usaha merapatkan jurang. Namun kelekaan tuan rumah dihukum menerusi pemain paling bernilai musim lalu Arif Aiman Muhammad Hanafi yang berjaya menyambut hantaran lintang Ramadan Saifullah pada minit ke-90 sekaligus menyaksikan JDT menang bergaya 3-0. Baik saudara, polis Kedah memburu seorang ketua kumpulan geng Faizal dipercayai terlibat dengan kes pecah premis kerajaan, premis kedai dan rumah kediaman sekitar Sungai Petani Kedah. Ia susulan tertangkapnya 2 ahli kumpulan itu dalam op bersepadu khas bermula 10 Februari lalu. Timbalan Ketua Polis Daerah Kuala Muda, Superintenden Anwar Abdul Rahman berkata, suspek dikenali Muhammad Syarizal Sarif, 29 tahun, beralamat di Taman Bandar Baru Sungai Lalang. Pihak polis masih lagi mencari seorang bernama Muhammad Syarizal bin Sharif atau kenali Rizal untuk geng Faizal di Kendaki. Tadi seperti yang saya maklum tadi, dia pecah rumah di bangunan kerajaan di MRC Merbuk, Lembaga Hasil Negeri dengan premis di sekitar di Bandar Sungai Petani. Jelas Anwar, kumpulan terbabit aktif menjalankan kegiatan pecah premis kerajaan sejak 6 bulan lalu. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Sungai Petani. Pihaknya turut menahan 2 suspek kumpulan geng Bulu yang menjalankan kegiatan mencuri motosikal. Kedah Darul Aman KDAFC menerima komitmen tajaan daripada pelbagai pihak berjumlah lebih 20 juta ringgit setakat ini bagi menghadapi saingan Liga Malaysia 2023. Pemilik KDAFC Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata jumlah itu merangkumi tajaan tunai berjumlah 15 juta ringgit dan bukan tunai kira-kira 5 juta ringgit daripada 9 penaja dan lebih 20 rakan strategik. Jelas Tan Sri Muhammad Daud melihat sambutan yang cukup menggalakkan daripada orang ramai. Pihaknya merancang untuk menggunakan warna hijau kuning di semua premis perniagaan di Kedah yang mempunyai kaitan dengan KDAFC. Ini akan memberikan imbal balik yang baik kepada kami Kedah FC, penyokong khususnya, dan kepada pemilik-pemilik premis perniagaan. Mereka mendapat volume kerana ada sokongan, galakan dan juga insentif kepada pemegang kad kepak kenari dan juga pas bermusim, dan ramai lagi penyokong Kedah untuk dapat datang dan menikmati diskaun, special privilege dan sebagainya. Pada masa sama, beliau juga berharap dapat menjalin kerjasama dengan lebih banyak pihak termasuk di luar Kedah pada masa akan datang bagi menjadikan pasukan bola sepak itu lebih relevan kepada masyarakat. Tan Sri Dr. Muhammad Daud bercakap kepada pemberita selepas mengumumkan kerjasama antara KDAFC dengan rakan strategik baharu iaitu Fantasia Aqua Park di Tasik Darul Aman, Jitra. Sementara itu, dalam aksi Liga Super malam tadi, KDAFC melakar kemenangan kedua selepas menewaskan Terengganu FC TFC 1-0 di Stadium Darul Aman Alur Star. Gol tunggal pemain muda Kedah Muhammad Fazrul Daniel Muhammad Nizam sudah memadai untuk membantu pasukannya mengutip 3 mata penuh. Jaringan tersebut hadir pada minit terakhir permainan sekaligus memberi kemenangan kedua buat sang kenari musim ini. Ini juga kekalahan kedua buat Terengganu selepas tumpas kepada JDT pada perlawanan Piala Sumbangsih. Di Stadium Bandar Raya pula, pertemuan di antara Penang FC dan Negeri Sembilan NSFC berakhir dengan keputusan seri tanpa jaringan. Ketua Jurulatih skuad Harimau Kumbang Chong Yi Fat akui anak buahnya kerap kehilangan bola sekaligus merencatkan taktikal serangan mereka. It's not the normal game that we used to play. Normally, we are losing too many balls. Maybe
we are too eager to go forward. So under circumstances, we are losing too many ball and making too many mistakes. Bagi pengendali NFC, K. Devan pula masih ada kelemahan di bahagian serangannya yang perlu diperbaiki. Kelemahan ketara pada malam ini ialah antaran final pass di bahagian ofensif dan juga penyudah. Last 5 minutes kita ada 2 peluang untuk menjaringkan gol. So bagi saya satu keputusan yang saya rasa ini perlawanan yang kedua, tempat lawan, dan kita dapat satu mata dan satu mata yang cukup berharga. Cari ruang di bahagian tengah, Casagrande. Nazir wanita masjid di Selangor dilantik dalam istiadat pengurniaan watikah pelantikan Nazir dan Imam Masjid-Masjid Negeri Selangor. Presiden dan Naib Chancellor Universiti Infrastruktur Kuala Lumpur (UKL), Datuk Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob menjadi satu-satunya wanita di negeri itu dilantik sebagai Nazir Masjid Ikram Bangi bagi sesi 2023 hingga 2025. Watikah pelantikan dikurnia Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah. Syukur kepada Allah kerana setakat ini tiada lagi lah yang mencabar kebolehan seorang wanita sebagai nazir, kerana ia lebih kepada pengurusan dan governance sebuah masjid, lebih-lebih lagi sebuah masjid institusi, insya-Allah. Turut berkenan berangkat ke istiadat itu Raja Muda Selangor Tengku Amir Shah. Terdahulu seramai 1,256 imam dan nazir masjid di seluruh negara menerima watikah pelantikan. Baik saudara, berita wilayah berakhir di sini. Dapatkan perkembangan saya sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.